Kita akan berbincang tentang pencalonan Anugerah Seri Angkasa 2022. Saya terus memperkenalkan tetamu saya pagi ini, Puan Nur Haznita Muhammad Ilham, Setiausaha Bahagian Pembangunan Kandungan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sofia. Cantik, Puan. Hari ini awak pun sama. Okey, Puan, kita nak berbincang tentang antara yang dinantikanlah. Ya, anugerah ini mungkin nak kongsikan berkenaan penganjuran ini, apakah yang menarik, apa yang boleh kita jangkakan tahun ini, Puan? Silakan. Terima kasih. Yang pertama sekali ialah Sofia, kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada pihak TV3 kerana menjemput kita, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, untuk berkongsi mengenai anugerah Seri Angkasa ni. Ini penyiar swasta pertama yang menunjukkan sokongan kepada inisiatif kerajaan. Alhamdulillah. Jadi saya rasa kalau saya cerita pasal anugerah Seri Angkasa ni, semua orang dah tahu. Sebab macam saya membesar daripada tahun 1972 sehinggalah sekarang kita dah terus menyaksikan anugerah Seri Angkasa ni sebanyak 33 kali, Sofia. Bayangkan. Jadi ini dah lama. Jadi 1972 hingga tahun 2022 ni dah 50 tahun dah kira jubli emas dah anugerah Seri Angkasa ni. Anugerah berlegenda Berlegenda, berprestige, ikonik. Yang stay dah 50 tahun. Anugerah lain mungkin tak sampai ke tahap ini, tetapi kita sudah sampai ke 50 tahun. Jadi sebenarnya anugerah Seri Angkasa ni merupakan satu inisiatif penting kerajaan untuk mengiktiraf dan juga memartabatkan penggiat-penggiat industri kreatif ya melalui kementerian ya. Jadi kita untuk memartabatkan penggiat-penggiat ini, pengamal penyiaran, pekerja di belakang tabir. Bukan saja kita tengok kepada pelakon-pelakon drama atau TV. Bukan yang depan-depan ni. Ya, yang di belakang tabir. Yang inilah sebenarnya backbone kepada industri kita. Ya. Ramai yang tidak tahu sebenarnya hakikatnya, walaupun di hadapan mungkin 1-2 orang sahaja, tetapi kru penerbitan itu yang perlu diiktiraf juga. Baik, Puan, manfaat yang diperolehi kepada pembangun industri seni tanah air ini dengan penganjuran ASA, apakah yang bakal menanti mereka? Manfaatnya banyak ya, tetapi seperti yang kita sedia maklum ya, sebenarnya industri kreatif ini kerajaan telah mensasarkan lebih kurang 31.9 bilion ya untuk kita capai ya, untuk kita sumbang melalui kepada keluaran KDNK negara, iaitu keluaran dalam negara kasar. Jadi kita memang sasarkan 2025. Bagaimana ASA ni memberi manfaat kepada penggiat-penggiat industri kreatif melalui pengiktirafan kepada karya-karya yang kreatif. Penggiat-penggiat ini secara tidak langsung ya menaikkan mereka punya value. Betul. Macam Sofia lah, analogi dia senang. Sofia ni dicalonkan. Bila dicalonkan bermakna you telah memenuhi, penyiar nampak you memenuhi beberapa standard. Jadi standard untuk ASA ni tinggi. Ya, sebab dia orang kata dia present government punya penilaian. Credibility jadi credibility itu memberikan you credential yang tinggi. Credibility yang dijadikan credential untuk orang kata masa depan individu yang diiktiraf itu sendiri. Sangat besar nilainya ya. Dan mungkin tema ASA tahun ini, Puan, apa yang dipilih? Ini dinantikan ni setelah sekian lama. Yang betul. Orang sekarang mana-mana saya pergi pun tanya bila ada anugerah ni. Sebab dah nak masuk 50 tahun ni kan. Jadi seiring dengan jubli emas ya, tahun ke-50, penganjuran ASA 2020 ini adalah bertemakan kepada kemuncak kecemerlangan. Sebab kita stay dalam market. Dah 50 tahun. Jadi dengan itu slogan adalah kemuncak kecemerlangan, anugerah yang hebat dari karya yang hebat, dari bakat yang hebat. The majestic. Jadi orang kata color tu, warna tu adalah hitam dan gold, emas. Begitu prestige. Lihat di papan skrin TV anda ini, hitam dan juga emas menunjukkan betapa prestigenya anugerah ini. Betul. Puan, pastinya ramai yang nak tahu tarikh pencalonan ASA 2022 ini. Siapakah layak dan paling penting sekali, apakah antara kriteria yang dicari
secara spesifiknya tahun ini? Terima kasih. Jadi seperti semua sedia maklum, melalui sidang media yang telah di oleh YB Zahidi Zainul Abidin, itu kita punya timbalan menteri pada 1 Ogos yang lalu, kita telah war-warkan pembukaan pencalonan untuk Anugerah Seri Angkasa ini bermula 1 Ogos sehingga 31 Ogos 2022 pukul 11.59 malam. Wah, jadi dah bermula. Dah bermula. Dah. Jadi kita ada sebenarnya in total kita ada 72 kategori dan yang dipertandingkan adalah 70 kategori, ya. Di mana ada 43 kategori untuk TV, 22 untuk radio, selebihnya adalah untuk media sosial. Ini adalah kategori baru. Baik. Ya, kita juga ada anugerah untuk tokoh asal dan juga tokoh khas juri. Jadi kat mana sebenarnya pada penyiar swasta atau awam ni untuk mencalonkan untuk akses kepada pencalonan ini. Jadi kita ada pautan iaitu laman web kita www.anugerahseriangkasa satu perkataan .gov.my. Jadi kat situ kita ada semua syarat-syarat umum, kita ada juga orang kata kategori-kategori. Jadi semua maklumat boleh dicapai melalui pautan ini. Jadi siapa yang boleh masuk ni? Itu persoalannya. Tahun 2015 boleh masuk lagi. Jadi sebenarnya untuk rancangan yang dicalonkan mestilah kali pertama disiarkan di saluran TV, stesen radio ataupun akaun YouTube yang bertempoh daripada 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2021. Itu saja tempohnya. Pastinya kalau anda ke laman sesawang Anugerah Seri Angkasa, anda dapatkan segala informasi lah tempohnya, adakah kita layak untuk memasukkan pencalonan. Dan akhir sekali puan, dalam masa seminit dua ini, apakah yang ingin disampaikan tentang mengemukakan pencalonan ini dan sedikit sebanyak harapan lah untuk kita melihat ASA 2022 ini terus maju dan orang kata megah tahun ini, puan. Terima kasih Sofia. ASA merupakan satu inisiatif bukan sahaja daripada kerajaan, sebenarnya adalah kerjasama pihak awam dan swasta. It's about collaboration. Betul. Jadi apa yang kita nak ialah kita ingin melahirkan lebih banyak karya-karya yang hebat yang bukan sahaja boleh bertanding di peringkat tempatan, yang kita boleh bawa ke peringkat global, peringkat antarabangsa. Jadi saya menyeru kepada badan-badan penyiar awam ataupun swasta, calonlah sebanyak mana pun pencalonan atau wakil-wakil bagi setiap kategori. Kerana again saya cakap tadi, bila you dicalonkan, sebenarnya dia membantu penggiat-penggiat dan juga kru-kru di belakang tabir ini untuk mereka menaikkan juga mereka punya value. Betul. Kepercayaan itu dan diraihkan. Sebenarnya inilah kebanggaan kita. Kita tak tahu yang di belakang tabir ni sebenarnya standard dia boleh pergi kepada antarabangsa. Saya sangat setuju. Dengan itu kita ucapkan selamat maju jaya kepada keseluruhan ialah warga ASA 2022 ini yang akan sangat sibuklah selepas ini kan, sepanjang sebulan ini. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Haznita Muhammad Ilham, Setiausaha Bahagian Pembangunan Kandungan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sudi meluangkan masa dan kita merancakkan lagi ASA 2022 ini 2022 ini dengan lebih jauh lagi. Terima kasih Sofia. Terima kasih semua.